Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut jalan tersebut. Fadil yang berhormat Ustaz Hasan Saad yang di-Pertua PAS kawasan Baling, merangkap ahli parlimen Baling, yang berbahagia Kapten Besara, Major Besara, dah dia mau cabut dia, bekas Adun Kuala Ketil, dan seluruh sah pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan bersatu di semua peringkat, penyokong-penyokong PAS dan penyokong-penyokong bersatu. Tidak lupa rakan-rakan dari kalangan UMNO yang turut hadir pada malam ini. Semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam siri penerangan yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional Baling sebagai satu persediaan dan persiapan untuk kita menghadapi pilihan raya pada 12 hari bulan Ogos nanti. Saya yakin dan percaya insya-Allah dengan sambutan yang ada pada malam ini sebagai satu signal isyarat kepada Pakatan Harapan bahwasanya kami penduduk ataupun pengundi di dalam Parlimen Baling yang terdiri daripada 3 Dun Kuala Ketil, Dun Kupang dan Dun Bayu, kami akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional
dengan 3-0 kepada Pakatan Harapan. Boleh tak boleh? Baru ni Ustaz Hassan telah pukul TKO hampir 30,000 dalam pilihan raya peringkat parlimen. Kali ini kita nak meningkat lagi. Kalau boleh kita nak meningkat lebih daripada 30,000. Itu kalau hilang deposit depa terjun bangunan, hangpa tahu ke? Dari tuan-tuan yang saya kasih sekalian, himpunan yang ada pada hari ini juga sebagai satu solidariti, sebagai satu lambang sokongan penduduk-penduduk yang terdapat di 3 dun dalam parlimen baling ini terhadap yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor. Bersetuju? Lagi dihentam YB Sanusi, lagi ramai orang sokong YB Sanusi. Lagi dia hentam YB Sanusi dan lemparkan macam-macam tuduhan kepada Perikatan Nasional. Lagi bangkit anak-anak muda untuk tolak Pakatan Harapan, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Pakatan Harapan hari ini hanyalah ada kuasa saja. Pengaruh mereka tidak ada. Sebab itu apabila mereka pengaruh tidak ada, sokongan tidak ada, maka mereka akan gunakan kuasa semaksimal mungkin untuk menekan menekan Perikatan Nasional. Mereka akan gunakan apa saja untuk melemahkan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Mereka boleh gunakan media, mereka boleh gunakan macam-macam, tetapi silap mereka, sebab mereka berpolitik hari ini bukan politik zaman televisyen hitam putih. Betul tak? Tadi dia kata kepada YB Sanusi, malam ni dia jawab melalui TikTok. Malam ni dia jawab melalui Facebook. Malam ni jawab melalui Instagram. Malam ni kita jawab melalui Twitter. Maka politik mereka masih lagi politik ketinggalan. Politik mereka politik yang jauh tak matang daripada apa yang kita lakukan. Anak-anak muda pada hari ini, mereka boleh akses maklumat. Anak-anak muda inilah yang bawa balik maklumat kepada ibu bapa mereka yang dulunya agak nak cenderung kepada UMNO, kepada Pakatan Harapan. Apabila anak-anak muda bawa balik, tunjuk ni ayah, tengok ni apa yang disebut oleh berita-berita yang ditunjukkan melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui TikTok, melalui Facebook. Akhirnya ayahnya dulu sokong UMNO, sokong Pakatan Harapan. Kali ini mereka akan bersama dengan Perikatan Nasional, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, umat Islam, orang Islam, dia tidak akan digigit 2 kali dalam satu lubang. Sekali boleh kamu tipu, tapi apabila nak masuk kali kedua, rakyat yang ada maruah, rakyat yang ada harga diri, rakyat yang ada moral, tidak boleh menerima pemimpin yang bercakap lain, buat lain. Kerana sebelum mereka menjadi pemimpin,
merekalah juara untuk bercakap soal integriti, bercakap soal rasuah, bercakap kononnya boleh untuk menurunkan harga barang, macam-macam formula yang mereka janjikan. Termasuklah Raja Formula Rapizi. Tiba-tiba dalam parlimen, dia kata saya yang mencadangkan, menjanjikan turun harga barang. Itu depan saya, tuan-tuan. Saya depan dia tu yang saya bangun, saya bangkit tu. Nah, saya duk pikir pasal saya ustaznya. Kalau saya tak ustaz, saya lompat atas meja. Pasal apa penipu? Saya tak pernah kata, tak pernah sebut benda tu. Inilah dia pemimpin-pemimpin yang macam ni kita tengok. Rakyat semakin hari semakin benci terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh mereka. Termasuklah juga janji-janji mereka. Sebelum waktu menjadi pemimpin, dulu ketika orang tanya PMX waktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, pasal apa harga minyak tak turun? Dia kata, saya bukan Perdana Menteri. Perdana Menteri hari ini ialah Tun Mahathir, bukan saya. Dia kata, dia janji macam-macam, kempen betul macam-macam. Menang hari ini, menang hari ini. Dari sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila mereka dia menang, baru dia tahu Rabu, Khamis, Jumaat. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita tahu tanggungjawab sebagai pemimpin. Kita nak buat satu perkara, kita nak janji satu perkara, biarlah kita bukan semata-mata kerana untuk populis nak dapat undi semata-mata. Perjuangan kita perjuangan yang luas, panjang, jauh, dan kita Perikatan Nasional tidak akan menjanjikan benda yang pelik-pelik. Sebab tu tuan-tuan tengok di negeri Kedah, baru 3 tahun yang amat berhormat Datuk Sri Sanusi menjadi Menteri Besar. Lebih daripada 7,000 tanah ataupun geran pemilikan diberikan kepada penduduk di negeri Kedah. Hak yang setengah tu 40 tahun dah tak dapat geran. Duduk dah lama. Setiap kali musim pilihan raya dia bawa main borang. Isi borang ni, menang kami dapat geran. Habis pilihan raya 5 tahun pula. Habis pilihan raya 5 tahun pula. Mai Datuk Seri Sanusi 3 tahun, lebih daripada 7,000 kita mampu selesaikan tanah pemilikan geran kepada rakyat yang tak ada tanah selama ini. Pasal apa YB Sanusi buat gitu? Dia tahu lepas ni dia mati. Dia tahu lepas ni kita ada soal surga neraka. Kami pemimpin ni berat, tuan-tuan. Menjadi pemimpin ni berat. Sebab itu kami seboleh mungkin, walaupun kami tak mampu untuk menjadi Omar Abdul Aziz, macam salah seorang daripada Ketua Menteri Pulau Pinang dulu. Kami tak mampu untuk nak menjadi seperti Omar Abdul Aziz. Tapi kami cuba untuk membuat yang terbaik untuk rakyat. Kami sedar ini amanah. Bukan peti amanah.
Tuan-tuan silap lah bang. Ini satu amanah. Tanggungjawab. Yang akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kami semua. Karena kami dibayar gaji. Kami dibayar elang. Kami dibayar segala kemudahan untuk fikir macam mana untuk nak mengatasi masalah rakyat. Walaupun mungkin tak dapat atasi semua, tapi kita kena fikir. Saya ingat waktu zaman saya berada dalam kabinet, kita bincang bab telur dan ayam. Sampai kadang-kadang gurauan kami kata apa, kabinet kita ni kabinet dia bincang telur ayam. Pertama pasal apa? Mula-mula apabila harga ayam naik. Maka kita buat keputusan, sedangkan ayam di negara kita ni tuan-tuan, dari segi pengeluarannya melebihi daripada penggunaan. Tapi pasal apa ayam tak cukup, ayam mahal. Maka kita buat arahan, kita kata ayam tak boleh ekspor. Mesti digunakan, dijual dalam negara saja. Maka mereka pun datang, buka-buka datang minta supaya buka balik. Tak, lagi harga kamu tak boleh nak turun sebagainya, kami tak mau turun. Telur pun sama juga. Kita bincang macam mana telur ni harga mahal. Jadi akhirnya terpaksa kerajaan memberikan setiap biji telur tu subsidi. Tujuan dia pasal nak fikir macam mana untuk nak kemudahan rakyat. Ini tugas sebagai seorang pemimpin. Dia kena fikir macam mana untuk nak memudahkan rakyat. Dia memikirkan macam mana supaya rakyat Kedah ni maju. Kerana Baling, Sek, Padang Terak, Pendang, tempat-tempat yang agak kurang maju, maka dia cuba buat satu projek yang agak besar di Kulim. Tapi malangnya projek itu tak boleh dilaksanakan. Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan untuk membolehkan supaya rakyat Kedah tak perlu berhijrah ke tempat lain. Tak perlu pergi Kuala Lumpur, tak perlu pergi ke Johor Bahru, tak perlu pergi ke Pulau Pinang, kerana bekerja dekat dengan rumah ataupun dekat di kawasan masing-masing. Ini yang difikirkan untuk rakyat. Ini tugas sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Dia tak boleh untuk nak memikirkan tentang hal yang lain. Karena kami ni wakil rakyat, bukan wakil tauke. Wakil tauke lain. Kami bila wakil rakyat, wakil tuan-tuan. Artinya ialah kita ini zaimu yakhdimun nas. Ketua ni dia mesti khidmat, menjadi khadam kepada rakyat dia. Mesti memikirkan macam mana rakyat ini dapat diterima, dapat menerima manfaat-manfaat daripada apa yang ada. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam hal seperti beginilah, kita hendak supaya rakyat di negeri Kedah terus memberikan keyakinan kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya nanti insya-Allah. Walaupun ini merupakan pilihan raya negeri yang terlibat ni 6 negeri saja. Tapi tuan-tuan, keputusan 6 pilihan raya ini memberikan kesan kepada suasana politik di peringkat federal ataupun peringkat persekutuan. Sebab itu tuan-tuan perlu menghantarkan satu signal, satu referendum daripada rakyat untuk memastikan kita akan dapat menjadikan PMX ni daripada PMX kepada ex-PM. InsyaAllah bukan benda yang mustahil. Sebab itu hal-hal seperti begini, saya mengharapkan kepada kita semua
graf dari segi sokongan orang Melayu, alhamdulillah. Orang Cina hari ini pun, orang India, alhamdulillah, graf sokongan dia semakin baik. Orang Cina pun berlaku sedikit perubahan, tashkik, keraguan terhadap DAP. Kerana dulu mereka sebut, mereka kata jangan undi Perikatan Nasional. Undi Perikatan Nasional dapat Zahid. Tiba-tiba mereka undi Pakatan Harapan DAP dapat Zahid. Dulu mereka bagi tahu undi Perikatan Nasional akan dapat Barisan Nasional. Tiba-tiba undi DAP Pakatan Harapan dapat Barisan Nasional. Cina yang ada maruah, Cina yang ada harga diri, Cina yang ada moral, Cina yang ada akhlak, tak boleh terima pemimpin yang pembohong, penipu seperti begini. Lu dulu cakap lain. Kita anak gua balik daripada Australia datang mengundi. Balik pada New Zealand datang mengundi. Balik daripada UK datang mengundi. Balik daripada Dublin Island balik untuk mengundi. Untuk semata-mata untuk pastikan Barisan Nasional Zahid kami tolak. Tiba-tiba apabila kami undi kamu, kamu dapat Zahid. Dulu kamu maki Zahid. Kamu maki Barisan Nasional. Sekarang bukan setakat kamu belaga pipi, belaga mulut. Jadi sebab itu, tuan-tuan, Cina sedikit ada keraguan. Maka dengan sebab itu, di Pulau Pinang bukan satu benda yang mustahil untuk, kalau betul strategi dia, baik dia, begitu juga dengan kawasan-kawasan yang Cina menjadi pengundi. Bukan satu benda yang mustahil. Karena sebelum ini, orang Cina hampir 95% memberikan kepada Pakatan Harapan. Maka kali ini mungkin mereka akan berubah selera. Karena mereka rasa ditipu oleh pemimpin-pemimpin DAP, Pakatan Harapan dan sebagainya. Maka sebab itu, tuan-tuan, Ling Gua Eng dia cuba main isu. Kononnya kalau Perikatan Nasional menang, rumah-rumah tokong berhala akan dirobohkan. Dia bercakap di dalam majlis yang dilaporkan dalam surat khabar Cina. Dia lupa politik hari ini tuan-tuan. Kita bercakap dengan dinding pun ada laporan. Zaman hari ini. Bercakap dengan dinding. Tuan-tuan balik sekali lagi dalam rumah. Cakap dengan dinding. Ada laporan. Politik hari ini. Tiba-tiba dia bercakap macam tu. Di-pick up beritanya oleh Malaysia Now. Maka kemudiannya pula dia menafikan. Dan dia pula dibela pula oleh Presiden UMNO. Terhadap penafian yang dibuat oleh Ling Gua Eng. Hari ini kita tahu pemimpin-pemimpin UMNO ni benda pelik. Di antara benda ajaib di dunia ni apabila pemimpin UMNO sokong DAP. Ni setaraf dengan cerita tembok besar Cina. Benda yang ajaib berlaku. Apabila pemimpin UMNO duduk pergi kempen, dia kata apa? Saya seru ahli-ahli UMNO sokong DAP. Manakala DAP pula benda pelik juga. Seru ahli-ahli DAP sokong calon daripada UMNO. Maka hari ini, I help you, you help me. Aku tolong hang, hang tolong aku. Maka mereka tak kiralah soal sebelumnya mereka lain. Selepas itu lain. Dari segi PAN ni, amanah ni kita sudah bincang lah dia. Tak ada apa dah dia pun. Dia lagi teruk tuan-tuan. Ini pun di antara yang ajaib juga. Dia keluar daripada PAS. Sebab PAS baik dengan UMNO. Dia keluar PAS. Sampai kata apa? Kami keluar daripada PAS pasal pimpinan PAS nak melacurkan kami kepada bapa ayam. Dia anggap UMNO tu macam bapa ayam. Lah ni apa macam? Lah ni apa macam? Jangan dah lah duduk sangat.
Kita nak tengok manusia-manusia macam ni pengakhiran hayat politik mereka macam mana. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mereka cuba untuk nak mainkan isu-isu seperti begini, isu yang tidak mampu untuk memberikan peralihan sokongan terhadap mereka. Mereka langgar habis. Dulu mereka katakan tak boleh guna agensi kerajaan. Sekarang ni kita tengok dia guna habis. Sekolah-sekolah dia masuk. Macam-macam mereka buat. Panggil budak-budak di universiti. Bercakap politik. Cakap politik tak apa, politik kepartian, kempen. Kita kata kita tak pernah buat macam tu. Saya duk ingat lagi, waktu saya jadi menteri dulu, Parlimen dah dibubarkan. Parlimen dibubarkan. Waktu itu kebetulan perancangan untuk diadakan sukan antara Jabatan Agama seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, yang dibuat di Bangi. Waktu tu Parlimen dah bubar. Dan memang tentatif awal saya kena resmi. Saya kata saya tak nak pergilah. Pertama saya sibuk dengan kempen. Yang kedua saya segan, takut nanti orang kata apa pula. Tak apalah Datuk, datanglah juga. Dah benar rancang. Saya bercakap dalam upacara perasmian tersebut, tuan-tuan. Macam tak ada suasana pilihan raya. Macam tak ada sentuh langsung bab berkenaan dengan politik undi. Kita bercakap biasa, sukan untuk ukhuwah, merapatkan hubungan di kalangan kita. Jangan jadikan kita stres. Sebab tu bersukan ni penting. Cakap tak ada hubung langsung dengan suasana pilihan raya waktu itu. Sebab apa? Sebab kita tahu majlis politik ini pentas dia. Kita duduk di dalam program kerajaan lain. Sebab tu Datuk KJ kata kepada YB Sanusi, dia heran, dia kata dia tengok YB tuan-tuan ni bila masuk dalam majlis hak yang formal kerajaan tu tertib, beradab, elok, cakap dengan bahasa yang sesuai. Ni Nabi sebut apa? Khatibun nas ala qadri aqulihim. Nabi kata, bercakaplah kepada orang, kamu bercakap tu sesuai dengan akal, sesuai dengan pencapaian penerimaan mereka. Itulah bahasa yang digunakan oleh kami sebagai penceramah-penceramah. Dalam pentadbiran, kita bercakap sebagai ketua kepada agensi. Sebagai menteri besar, dia bercakap sebagai ketua sebuah negeri. Sebagai menteri, kita bercakap sebagai ketua kepada agensi di bawah kita. Itu sebagai orang yang bijak. Tak ada kena-mengena. Duk pergi jumpa dengan kaki tangan pun bercakap politik. Duk hentam parti pembangkang. Kita pun pernah menjadi kerajaan. Kita tak pernah berbuat sedemikian rupa. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah dengan perkembangan-perkembangan yang ada pada hari ini, kalau tuan-tuan tengok dalam trending, dalam media sosial, hak page kita suruh kira lah pimpinan, hak page dia, tuan-tuan tengok page Pakatan Harapan, lah keluar dia berita PMX, pimpinan-pimpinan mereka masuk dalam ceramah dan sebagainya, kritikan cukup dahsyat. Daripada 100 kritikan tu nak cari hak puji 3-4 pun tak ada. Banyakkannya ialah hentam, lonyai, mereka lumat, lonyai terhadap kritikan-kritikan itu. Kali inilah suasana yang berkekalan sehingga 12 Ogos nanti. Ianya bukan merupakan satu perkara yang mustahil untuk kita akan dapat 6 negeri. Dan Kedah ni pula cita-cita kita bukan setakat kita nak menang. Dengan izin Allah, dengan usaha kita, dengan kerja buat kita, insya-Allah 36-0 kita boleh beri pada 12 bulan nanti. Boleh tak boleh? Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhir sekali ialah saya berpesan kepada tuan-tuan semua. Pertama, jangan lupa
doa kita dengan Allah Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita buat kerja dah semua. Ceramah kita atau rumah ke rumah kita buat semua. Doa dengan Tuhan. Mungkin doa saya Allah Ta'ala tak makbul. Doa tuan-tuan Allah Ta'ala makbul. Doa. Yang kedua ialah tuan-tuan yang ada kekuatan dari segi kemampuan untuk menulis dalam Facebook. Hak anak-anak muda pula boleh buat TikTok. Hak yang nulis di dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp komuniti kita, alumni sekolah kita, sebagainya. Kena sebarkan maklumat yang betul. Berikan maklumat. Jawab segala fitnah ni tadi. Yang penting, apa yang kita tulis bukan fitnah. Kita tulis benda yang berfakta. Tuan-tuan, sebenarnya hari ini, tuan-tuan tak perlu tulis pun tak apa sebenarnya. Cukup tuan-tuan ambil hak yang orang buat banyak tu, ucapan-ucapan pimpinan Pakatan Harapan waktu mereka menjadi pembangkang dulu, tuan-tuan sebar yang itu pun sudah cukuplah untuk sebagai satu bantuan kepada Perikatan Nasional. Yang kedua. Yang ketiga, kena telefon lah anak-anak hadut jauh. Pastikan mereka balik. Ambil tiket bas. Pasti balik, minta cuti sebagainya. Untuk nak balik mengundi pada kali ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, duduk di kedai kopi. Kena bersembang apa yang dicakap oleh MB tuan-tuan malam ni. Hujah-hujah yang disampaikan. Sebenarnya di kedai kopi itulah Dewan Rakyat sebenarnya. Itu Dewan Rakyat. Parlimen hak kami duduk di Kuala Lumpur. Hak Dewan Rakyat lagi syok. Kita lah speaker, kita lah mentara, kita lah undang-undang. Tak ada undang-undang. Boleh cakap apa tajuk. Dekat parlimen dia ada peraturan. Di tuan-tuan dekat kedai kopi itu Dewan Rakyat. Betul tak? Kulak hujah benar. Jangan bertumbuk sudah. Jangan tuan-tuan bertumbuk. Kita mesti, bila kita menjadi ahli politik ni, sejuk di kepala, membara di dada. Koyak tak apa. Panas tak apa. Jangan koyak. Panas tak apa, jangan koyak. Itu yang keempat. Okey. Yang kelima, kita ajak kawan-kawan kita di kalangan UMNO. Kawan-kawan UMNO banyak lagi, terutamanya hak saluran 1, saluran 2. Hak saluran 3, 4 ni, hak muda-muda tak ada benih dah UMNO ni. Tak ada dah. Hak yang saluran pertama, kedua, kita ajak mereka bincang. Pak Long, Pak Ngah, sudahlah. Dulu UMNO betul lah menjadi harapan orang Melayu. Sekarang UMNO sudah bersepakat duduk bersekongkol dengan DAP. DAP ni kita kena kenal siapa mereka dan ajak mereka supaya mereka itu meninggalkan perjuangan UMNO dan menyokong Perikatan Nasional. Walaupun tak nak jadi ahli lagi tak apa, tapi sekurang peringkat 12 hari bulan nanti mereka sokong kita. Cakap dengan baik, berikan hujah dengan baik, fakta dengan baik. InsyaAllah mereka akan menerima apa yang kita bawa. Ini tadi. Yang kelima ialah, tuan-tuan, kita faham bahawasanya kita mesti menyediakan sedikit dana di peringkat PDM kita. Kita parti miskin, duit tidak ada. InsyaAllah, tuan-tuan, dengan kita menyumbangkan sedikit sebanyak sumbangan-sumbangan yang kita berikan, walaupun RM1, RM2, dengan kumpul banyak-banyak, sekurang-kurangnya setiap PDM kita ada RM5,000, RM6,000, cukup untuk kita menjalankan gerak kerja kita di peringkat PDM. Karena wang parti itu ialah berada di dalam poket ahli kita, daripada pimpinan sampailah kepada peringkat bawahan. Itulah dia yang perlu ada. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, akhir sekali ialah saya mengharapkan kepada kita semua,
kita berazam. Kita mesti bertekad. Kita mesti ada satu wawasan yang besar kepada kita. Kita mesti ada satu keazaman kepada kita untuk memastikan dalam kawasan Parlimen Baling menyumbang 3 daun ke arah kemenangan kita di peringkat negeri Kedah nanti insya-Allah. Kerja kita ialah untuk memastikan masa depan anak kita. Malam ni kita berhimpun. Malam ini kita memberikan semangat. Malam ini kita berbicara. Malam ini kita berceramah. Bukan tentang masa depan saya. Saya sudah pun meningkat umur 60 tahun. Tapi still young, muda lagi. Sudah 60 tahun. Yang kita pikirnya ialah siapa dia? Anak kita yang masih lagi dalam buayan. Cucu kita yang berada di dalam kandungan-kandungan anak kita. Maka itulah yang perlu kita pikirkan kepada mereka. Politik, perjuangan kita bukan perjuangan masa kini. Perjuangan kita ialah perjuangan masa depan. Perjuangan kita ialah perjuangan untuk memastikan anak kita 50 tahun lagi akan hidup dengan baik dan selesa insya-Allah. Ini kerja kita. Kita jangan biarkan 50 tahun nanti mereka akan maki kita. Mereka akan marah kepada kita. Mereka akan hina kita akibat kecuaian datuk kami, kecuaian bapa kami, kecuaian nenek kami, sehingga akan kami jadi sedemikian rupa. Sebab itu kita bergerak untuk memastikan masa depan mereka lebih baik daripada kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa. Naklah kamu rasa bimbang, takut kamu nak tinggalkan zuriat keturunan kamu dalam keadaan yang lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi politik, lemah dari segi moral, lemah dari segi akhlak. Inilah yang kita bimbang takut meninggalkan mereka. Maka kita harapkan 12 hari bulan nanti sebagai satu kayu ukur kepada kita untuk kita membuktikan kepada anak cucu kita, kepada anak bangsa kita, kepada masyarakat kita, kita akan meninggalkan pertahanan yang baik untuk memastikan kesinambungan kehidupan mereka yang lebih baik untuk 50 tahun akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. Perikatan. Perikatan.